undang yang dicadangkan seperti yang dinyatakan oleh rakan saya Pucung. Saya setuju bahawa terdapat banyak pindaan yang dicadangkan di bawah rang ini. Perlu kita tekankan di sini, Tuan Speaker, bahawa cadangan-cadangan yang dicadang dalam rang ini akan mempunyai efek kepada semua bicara jenayah di negara ini. Oleh itu, cadangan-cadangan yang dicadangkan dalam rang ini ada far-reaching consequences. Sekiranya diteliti, kebanyakan peruntukan yang dicadangkan untuk dipindah di sini adalah peruntukan-peruntukan yang kerap kali ataupun lazimnya digunakan di dalam perbicaraan-perbicaraan jenayah. Jadi saya setuju dengan cadangan Pucung tadi bahawa patutnya cadangan-cadangan seperti ini in the interest of justice, in the interest of, dengan izin, criminal justice, perlu diteliti dengan lebih lanjut dan mendalam. Justru itu, Tuan Speaker, saya ingin bertanya ataupun mendapat penjelasan lebih lanjut berkenaan beberapa perkara yang timbul di dalam rang tersebut. Saya bermula dengan apa yang rakan saya Pucung tadi berakhir dengan, iaitu Seksyen 282 di bawah kod tersebut. Nah, dinyatakan di sana, Tuan Speaker, bahawa seperti yang dinyatakan tadi, bahawa effectively cadangan ini mengambil keluar budi bicara mahkamah untuk menjatuhkan hukuman serentak ataupun concurrent ataupun konsekutif. Buat sekarang tidak ada apa-apa masalah berkenaan dengan penaktifan apa itu maksud concurrent, apa itu maksud konsekutif. In fact, it is settled law dengan izin. Jadi tiada apa-apa sebab yang munasabah untuk mengeluarkan budi bicara mahkamah tersebut. There is no basis, absolutely no basis whatsoever dengan izin, Tuan Speaker, untuk to remove that discretion. Seperti yang dikatakan oleh rakan saya tadi, boleh kita dapat bukan saja kes-kes jenayah komersial yang mempunyai banyak pertuduhan. Takkan kita akan menjatuhkan hukuman beratus-ratus secara konsekutif di dalam kes jenayah komersial, tetapi juga terdapat kes-kes lain, mungkin kes-kes sensitif seperti kes seksual. Mungkin dalam satu kes rogol, mungkin juga ada 2-3 kejadian rogol yang dituduh. Memang kita setuju, kita tidak di sini datang, saya seorang peguam bela, saya bukan mencadangkan itu bukan satu perkara serius. Sekiranya tertuduh itu didapati salah, dia akan dijatuh hukum. Tetapi ini semua bergantung kepada fakta-fakta dan circumstances. Sekiranya insiden rogol itu adalah satu insiden kes seksual melibatkan seorang gadis di bawah umur 16 tahun, suka sama suka kita panggil. Kita selalu ini it is a common occurrence. Suka sama suka. Tetapi ini memang satu kejadian yang serius, kes seksual. Tetapi surely we, dengan izin, cannot remove the discretion of the court into taking into account that this is a suka sama suka case. If there are 4 incidents complained of, if we were to adopt this amendment dengan izin, ya Arif, minta maaf ya Arif, ataupun Tuan Speaker, macam hakim, tak apalah ya. Saya selalu sangat di mahkamah. Ya. Saya minta maaf. Dan juga pun masa dah lambat sekarang. Ya. Dah larut malam sekarang. Ya. Tetapi balik kepada poin saya, Tuan Speaker,
tidak boleh dinafikan dalam kes-kes tersebut. Kes-kes tersebut adalah serius. Tetapi sekiranya terdapat 4 kejadian suka sama suka, surely the court is justified in menjatuhkan satu hukuman concurrent. Jadi isu yang saya timbulkan di sini, saya minta penjelasan kepada Timbalan Menteri adalah apakah basis ataupun apakah asas untuk remove budi bicara mahkamah tersebut. Sekarang mahkamah masih boleh menjatuhkan hukuman concurrent dalam kes-kes yang sesuai. So where is the basis of that? Dan saya pergi juga kepada provision ataupun peruntukan lain di dalam rang tersebut di 265A. Kalau kita lihat, Tuan Speaker, keseluruhan peruntukan baru ini adalah berkenaan protection of witnesses. Ini adalah satu perkara yang amat berbeza, Tuan Speaker, daripada protection of victim. Nah, bila seorang itu dituduh, sudah tentu dia ada hak untuk lihat macam mana saksi itu mukanya. Sekiranya seorang itu dikatakan seorang saksi yang kenal tertuduh, surely the accused has the right to look at his face. Macam mana kalau kita ada satu keadaan di mana sebenarnya tertuduh itu tidak pernah berjumpa dengan saksi tersebut? Kalau kita mengambil peruntukan ini, itu bermaksud saksi itu boleh melindungi dirinya di bawah peruntukan ini and conceal his face from the accused or his counsel. Nah, ini bercanggah langsung dengan the provision of equality before the law di bawah perlembagaan persekutuan. Saya sedar ataupun saya berpengetahuan at least 2 akta yang memperuntukkan protection of witnesses. Bukan protection of witnesses, saya minta maaf, tetapi protection of victims. Ada peruntukan di bawah ATIP, dia panggil dalam pemerdagangan human trafficking. Di dalam provision ataupun statute tersebut yang baru digubal, saya kalau tak silap saya dalam tahun 2007, terdapat provision yang spesifik untuk melindungi victim di dalam kes tersebut, oleh kerana di dalam kes-kes tersebut lazimnya ataupun kerap kali victim-victim tersebut adalah dari antarabangsa, seperti maid dari Cambodia dan selanjutnya. Jadi ada keperluan untuk dispose of their evidence dengan secepat mungkin. Itu sebabnya di dalam kes-kes tersebut terdapatnya keperluan untuk mempercepatkan keadilan. Dan itu sebabnya terdapat sebab khusus untuk memperkenalkan peruntukan seperti ini di dalam legislation tersebut. Juga seperti di dalam Child Act ataupun akta kanak-kanak. Of course, di dalam kes-kes di mana kanak-kanak adalah terlibat, ini bertambah sensitif. Sudah tentu, kita faham. So, itu sebabnya ada peruntukan ataupun legislation yang spesifik untuk menangani keadaan tersebut. So, saya nak minta penjelasan Timbalan Menteri. Sekiranya kita sudah ada undang-undang yang sedia ada, seperti yang saya telah sebut tadi, kenapa kita perlu bercanggah dengan perlembagaan persekutuan dan menafikan hak equality of the law kepada semua dengan memperkenalkan cadangan-cadangan di Section 265A ini?
Ini langsungnya tidak diperlukan memandangkan sudah ada undang-undang yang spesifik bagi tujuan tersebut. Dan juga berkenaan Tuan Speaker, di Section 399B, saya membaca di bahagian Inggeris dengan izin. Now, evidence or report by an expert on matters relating to organized criminal group. 399B. 1. Notwithstanding any other written law, where evidence or report is given by an expert on the activities, structure, ritual, ceremonies, hand insignia, characteristic of an organized criminal group, or any other matters relating to an organized criminal group, the court shall, itu penting, mesti, the court shall admit the evidence as conclusive proof of the facts. Dengan segala hormatnya, Tuan Speaker, Timbalan Menteri, adalah menjadi undang-undang tribe yang selalunya kita yang telah pun menjadi undang-undang sudah buat selamanya bahawa expert itu tujuannya hanya untuk membantu mahkamah. Peranan seorang expert di mahkamah bukannya binding, bukan semestinya keterangannya mesti diterima. Ini adalah undang-undang tribe. Kita semua tahu. Tanya pelajar di universiti yang tahun ataupun hari pertama, dia akan bagi tahu. Seksyen 45 Akta Keterangan menyatakan ini adalah peranan. Just 1 minute. Saya akan bagi jalan. Just 1 minute. Seksyen 45, Seksyen 73 semuanya adalah menjurus kepada prinsip tersebut, bahawa peranan seorang expert itu hanya untuk membantu mahkamah, bermaksud mahkamah boleh setelah menimbang keterangan tersebut sama ada boleh dipercayai dan sebagainya, ada hak untuk menolak ataupun menerima keterangan saksi tersebut ataupun expert tersebut. Kalau kita lihat kepada 399B baru ini sekali lagi mengambil ataupun removes the discretion of the court untuk menolak ataupun menerima expert evidence tersebut. So, masalah-masalah yang jelas ataupun obvious akan timbul. Sekiranya seorang expert datang, handwriting expert misalnya, datang, dia bagi satu report yang tebal, 300 muka surat, itu mesti diterima tanpa soal. Dan kalau kita lihat kepada peruntukan yang selanjutnya, ada anggapan juga di 399B subsection 2, if evidence is proved that the accused ABCD, the court shall presume that the accused is a member of an organized criminal group. In other words, dalam arti kata lain, Tuan Speaker, mahkamah mesti terima keterangan seorang pakar dan membuat anggapan atas keterangan tersebut. Ini bercanggah langsung dengan undang-undang yang termaktub sejak awal 19th century ataupun 20th century. Jadi tidak ada masuk akal dengan segala hormatnya untuk memperkenalkan undang-undang yang which substitutes, dengan izin, the power of the court with the power of the expert. Dalam arti kata lain, sekiranya kita teliti peruntukan ini dengan benar-benar, ini bermaksud hakim tidak ada kuasa lagi di dalam kes-kes yang melibatkan expert untuk menilai keterangan expert tersebut. Dia mesti terima keterangan expert tersebut. So, sekiranya seorang expert itu memilih untuk membuat satu laporan
laporan itu dikemukakan sebagai keterangan di mahkamah. Itu bermaksud kandungan laporan itu mesti diterima walaupun saksi itu bukannya satu saksi yang reliable. So sekiranya ekspert itu datang ke mahkamah, sudah kita satu dunia boleh setuju keterangannya memang tidak boleh terima, completely unreliable. From his oral evidence, anybody, any reasonable person from his oral evidence would conclude that this witness cannot be, or his evidence cannot be reliable or accepted. Tetapi sekiranya laporannya dieksibitkan, dia mesti diterima. Macam mana logik itu? Siapa yang nasihat peruntukan ini digubal? It makes absolute nonsense, with the greatest of respect, dengan izin, kepada undang-undang yang sedia ada. Dan akhirnya, Tuan Speaker, berkenaan dengan 265C, iaitu sekali lagi dengan protection of identity of witness, apa yang telah pun saya nyatakan tadi, hanya untuk mengakhiri poin saya berkenaan dengan ianya khususnya dinyatakan di perenggan C, notwithstanding any written law to the contrary, any report through any means on a protected witness shall not reveal or contain the picture of the protected witness. So ini ada penting, oleh kerana peruntukan ini secara spesifiknya membolehkan seorang witness, bukan saja seorang victim, tetapi semua witness untuk dikonsil daripada tertuduh. How is he going to defend himself if he cannot even see what his accuser looks like or the witnesses of his accuser looks like? With the greatest of respect, saya minta penjelasan. Masih.